Dia sebut lagi, dia sebut pasal syurga pula sikit-sikit lah. Dia kata waqad dzukira lana anna misra'ain min masari'il jannah. Dia kata masiratu arba'ina sanatan. Tadi dia sebut syurga, neraka satu batu di bawah daripada tepi neraka jatuh. Dia kata 70 tahun tak jumpa dasar dia lagi. Dan dia sebut juga pasal syurga. Dia kata syurga pula antara dua daun pintu syurga, antara satu daun pada satu daun. Dia kata perjalanan ni ialah selama 40 tahun. Syurga ni dia ada pintu, dua daun pintu lah. Antara satu daun kepada satu daun, tuan 40 tahun perjalanan. Besar tak? Itu pintu syurga. Nampak? Bahkan bukan pintu saja, tuan, dalam syurga dia ada sebatang pokok. Ulama kata pokok ni nama dia tuba. Pasal Nabi ada banyak sebut. Pada riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi kata inna fil jannah syajarah. Bukan pintu saja, di syurga pun ada satu pokok. Nabi kata yasiru rakib fi zilliha la yaqta'uha. Dalam pokok ni ada satu pokok yang mana kalau kita lalu ke bawah dia 40 tahun 100 tahun, Nabi kata la yaqta'uha. Kita tak boleh menghabisi lagi putaran kita. Dan ulama kata pokok ni nama dia pokok tuba. Nampak? Ada banyak lagi lah yang lain. Jadi kata dalam syurga ada nikmat, dalam neraka ada azab. Maka dia kata kita kena bersedia dengan amalan yang kita ada. Kena bersedia. Dua dia sebut, lepas tu dia sebut lagi. Dia kata apa? Dia kata satu hari laqad ra'aituni wa ana sabi' sab'a. Dia kata ma'a Rasulillah malana ta'am illa waraqu syajar. Dia kata pernah satu hari kita bersama dengan Nabi. Kami 7 orang keluar, dan kami tak ada makanan melainkan daun-daun kayu yang kami makan. Tuan, sahabat dengan Nabi ni ada pernah makan daun kayu? Makan daun. Saya tak ada makanan. Dan dia kata hatta qarihat asjafuna, sampai pipi kami ni belah dalam ni luka. Dan dia pula bagi peringatan pula. Dia kata tu zaman dulu lah. Kemudian dia kata hari ni dan kadang-kadang tak ada, dia kata pakaian yang kita nak pakai. Sampai aku ambil kain serban aku potong dua. Separuh aku pakai, separuh sahabat lain yang pakai. Nak cerita dhaif lah keadaan Nabi dengan sahabat, dengan makanan tak ada, kadang pakaian pun ada masalah. Kemudian dia berkata, dia kata hari ni bama asbaha minna ahadun al-yawm illa asbaha amiran ala misrin minal ansar. Ini dia bagi peringatan. Sebab lepas Nabi wafat ni ada sahabat naik. Kemudian lepas tu ada lagi pemerintahan Umayyah, Abbasiyah. Jadi dia bagi peringatan. Dia kata hari ini tidak ada di kalangan kita melainkan kadang-kadang setiap orang diangkat menjadi ketua di satu-satu negara. Wa inni a'udzu billahi an akuna aziman fi nafsi saghiran indallah. Dia kata aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada aku ni besar di mata aku dan manusia, tapi kecil di sisi Allah. Dia kata kita ni walaupun dah jadi pemimpin, ketua negara, tapi kita kena berlindung dengan Allah Ta'ala supaya kita tak jadi besar di mata manusia, tapi kita kecil di sisi Allah Ta'ala. Yalah bila dah jadi ketua, jadi menteri, jadi pemimpin, kita ni besar lah di mata manusia. Dia tak, aku tak nak begitu. Dia aku kecil di mata manusia, tapi aku besar di sisi Tuhan, walaupun aku ketua negara. Ibaratnya begitulah. Kemudian dia kata pasal takhburuna. Dia kata dia kata walam takun nubuwatun illa tanasakha. Dia kata hari ni Nabi dah tak ada, dan tak ada kenabian. Nabi dah tak ada, wahyu dah tak ada. Dia kata yang ada hanyalah pemerintah. Takunu aqibatuha, dia kata mulkan fasatakhburun wasatujarribuna al-umara min ba'dina. Dia kata lepas ni Nabi dah tak, Nabi pun dah tak ada, wahyu pun dah tak ada. Yang ada ialah pemerintah-pemerintah, dan kita akan menghadapi mereka selepas ini. Dia bagi peringatan kat kita lah. Jadi boleh? InsyaAllah boleh. Jadi cerita dia tuan-tuan, dunia ni dah akhir zaman. Kita pun akan pergi satu alam ni, kita tak tahu bila kan. Kemudian
keadaan neraka macam tu, keadaan syurga macam tu, dan juga keadaan dunia. Bukan kata sekarang, zaman selepas Nabi pun sama. Bila naik pemerintah, maka akan banyak dah berlaku permasalahan. Tahu? Jadi tapak-tapak kita hari ni dah banyak sangat kita kata apa? Kita nak banyak sangat masalah ya. Tipu macam-macam. Yang bersaing dengan, yang bersabit dengan pemerintahan. Jadi kita sebenarnya nak kena jaga supaya kita tidak terlibat apa perkara yang sedemikian. Dan kita kena bersedia lah. Nak bersedia macam mana? Pertama, akidah kita lah tukar. Keimanan kita, pegangan kita dalam agama. Dan yang paling penting sekali ialah kita punya iman. Dan saya dah sebut panjang lebar pasal itu, kan? Kita kena jaga jangan syirik. Betul-betul ibadat tu dah bagus dah. Macam saya ingat dulu dah Datuk Ismail kamu kata, orang Melayu ni dah bagus dah. Dia kata mayang bagus, baca Quran bagus, ibadat dah bagus, tapi duk percaya bomoh je, kan? Jadi kita pun sama. Kita ahli zikir suruh orang masjid, kalau duk terlibat dengan bomoh lagi saya kata malu. Jadi kita jangan terlibat. Kita kena jaga. Kadang-kadang pasal apa kita jadi macam tu? Saya pun juga salah seorang pengamal perubatan Islam. Sikit sebanyak kita tahu lah PA orang kita ni, kan? Kadang-kadang orang panggil kita, yang panggil kita kadang-kadang semayang berjemaah pun tak pernah, kan? Bapak dia panggil kita pergi rumah dia. Rumah dia dekat dengan masjid tu, kan? Saya mengajar kat surau tu dah 2 tahun. Boleh dia bapak dia berkenai kata, inilah Ustaz Hasan yang mengajar kat surau kita. Aku mengajar kat surau ni dah 2 tahun. Boleh bapak dia yang ajak saya berkenai anak dia dengan saya. 50 meter dengan rumah anak dia dengan surau tempat saya mengajar. Dah sah-sah anak dia tu tak pergi surau tempat saya mengajar. Betul? Macam mana kita ni? Dia cerita, Ustaz, isteri saya ni selalu sakit Ustaz. Begitu begini. Saya mengajar 2 tahun dah sebelah rumah dia tak pergi pun. Tiba-tiba dia kata bini dia sakit lah, itulah inilah. Kita faham lah. Tapi nak cerita kadang-kadang kita nak kena jaga. Saya masuk rumah tuan-tuan, azimat saja lah rumah dia. Azimat saja. Saya buang, ani buang. Saya kata, abang gantung apa ni? Oh, dia kata ni Ustaz Khatamun Nubuwah tak? Saya kata, kenapa dia gantung ni? Gantung ni jadi macam azimat. Kalau Quran kita tak rasa sangat lah. Pasal ada juga ulama kata harus. Kalau kita baca lah. Kalau tak baca gantung saja dia jadi makruh. Ini gantung tu bukan Quran, bukan zikir. Dikatakan dia ni adalah Khatamun Nubuwah. Kalau Khatamun Nubuwah pun kita dah niat jadi lain, dia buat jadi azimah. Dalam rumah ada, depan bilik ada, depan pintu pun ada. Allah. Dia kata tak boleh lah. Kalau saya suruh dia cabut, buat. Tahu? Kadang-kadang orang kita dia tak faham. Tuan-tuan, kita duk pergi jumpa bomoh contoh kan. Dia baca apa saya tanya? Dia punya jampi Ustaz. Mana lebih afdal, Quran dengan jampi Melayu? Dan tentulah Quran lebih afdal. Tidak-tidak kita baca Quran lebih pandai daripada dia baca Quran. Tak perlu. Sahabat ni tuan-tuan, sahabat ni kalau kita baca, kita belajar dalam Bukhari, dalam Muslim. Sahabat ni tuan-tuan, bila jumpa orang sakit, dia baca Fatihah. Ada seorang sahabat tuan-tuan, nama dia Ammi Kharijah bin At-Tamimi. Dia ni pun sama. Orang sakit jumpa dia, dia baca apa tuan-tuan? Dia baca Fatihah je. Sebab Fatihah ni sebenarnya syifa. Tuan-tuan buka dalam Musnad Ad-Darimi, hadis Abdul Malik bin Umair, Nabi kata Al-Fatihah syifa min kulli da. Fatihah ni adalah ubat daripada segala penyakit. Tuan-tuan sakit baca Fatihah je lah. Ubat-ubat juga lah, ada sudut ubat-ubatan ni, tapi dia sudut bacaan kita. Fatihah tak perlu jumpa bomoh, jangan apa tak payah. Baca Fatihah je. Fatihah ni dalam kalamullah, sebesar-besar surah dalam Quran. Sahabat tu tak tahu nak buat apa. Dia kata aku baca Quran, dia pun baca Fatihah. Ada orang sakit di tempat dia, dia baca Fatihah 3 kali pagi, 3 kali petang, 3 kali pagi, 3 kali petang, 3 kali pagi, 3 kali petang. Tiba-tiba orang tu sihat. Ingat sakit nak mati dah. Dan orang tu bagi duit kat dia, upah, jualan. Apa ni jualan dia kata, dia bagi aku duit. Aku tak takut nak terima duit ni, aku jumpa nanti. Ni hadis sahih ni, bukan hadis mautu', ni hadis riwayat Imam Bukhari ataupun
Imam Muslim salah satu, tak silap saya. Tapi sahih. Ataupun riwayat Ahmad, saya pun lupa. Tapi nak cerita sahih. Dia tiba orang ni sihat, dia kata, aku jumpa Nabi, orang dia bagi duit kat aku, boleh ke aku ambil? Nabi kata, kul. Nabi kata, laqad akalta bi ru'yati haq. Nabi kata, ambil duit dia tu, pasal kau telah menjampinya dengan jampi yang hak. Jampi yang betul, maka ambil duit. Nak kata saya baca Fatihah je. Fatihah. Itulah sebaik-baik jampi dalam dunia ni. Dan kalau kita boleh tambah 3 pun lagi bagus. Contoh anak-anak sakit, isteri sakit tuan-tuan, contoh baca Fatihah, baca 3 pun selawat Nabi. Bakal Imam Syafi'i kata, boleh kita berzikir. Kau ambil air kau baca subhanallah. Ni sebut oleh Syekh Musa dalam fatwa dia. Imam Syafi'i yang menggalakkan juga kita baca zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu cukup. Tak perlu nak jumpa itu dulu. Tak payah. Fatihah tu sendiri. Cuma kita tak yakin. Tak yakin. Kita ada air Zam-Zam, kita ada Fatihah, kita ada 3 pun. Sebab tu saya kata, tadi sebut kan, fa inna kharul hadi hadi Muhammad. Sebab amalan Muhammad. Nabi bila sakit, Nabi buat apa? Tapi kadang-kadang kita sendiri pun ada juga benda yang penting kita abaikan. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan ada amai tak nak tidur, tiup 3 kali kat tangan, 3 kul tuan-tuan sapu kat badan. Tuan-tuan ada buat tak? Kata tak buat tak, apa dah sakit pun. Kata tak buat. Nabi ni tuan-tuan, Nabi ni memang Nabi lah. 3 kul ni betul-betul dia jaga sampai dia ni sakit tak boleh tiup pada tangannya. Aisyah tolong tiup kan. Nak cerita. Kita ni tak buat. Pasal tu dah jadi dulu. 3 kul tak boleh tinggal. Setiap kali lepas solat fardu dan juga sebelum tidur sekurang-kurangnya dibaca pada tangan dan dihembuskan. Hembus dulu, baca Allah, fa'udzu falaq, fa'udzu birabbin nas, sapu. Hembus lagi, baca Allah, fa'udzu falaq, fa'udzu birabbin nas, sapu. Hembus lagi, baca Allah, fa'udzu falaq, fa'udzu birabbin nas, sapu. 3 kali tuan-tuan. Setiap malam. Kita buat tuan-tuan, seminit setengah ya. Paling-paling pun 2 minit atau 3 minit. Tapi kita nak buat masa beratnya, ya Allah. Saya nak istiqamah benda ni tuan-tuan. Lama. Sekarang ni baru boleh saya buat. Nak tidur saya tak selesa kalau tak baca 3 kul dan ditiup pada tangan. Dan saya rasa ada keajaiban benda. Pasal Nabi, rahsia dia Nabi tak pernah tinggal setelah dia diturunkan. Sampai Nabi sakit, tak boleh gerak dah tangan tuan. Aisyah baca kat Nabi, tiup kat Nabi, sapu pada badan. Kita tak buat lagi tu. Cuba tuan-tuan buat. Saya sendiri mengalami benda ni. Saya dulu ada bisa-bisa kat badan. Bila saya buat, alhamdulillah. Tapi kalau tak sembuh pun tak apa, dia jadi ibadah. Tak apa. Ada kita buat yang tu? Ada buat? Tak pernah buat?